أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-9 daripada atas. Baris yang ke-9 daripada atas, yang mana kuliah yang terakhir sebelum ditangguhkan tu baca dah tepat ni. Kita baca semula lah, sebab kuliah terakhir kita sebelum daripada PKP 12 hari bulan 3. 12 hari bulan 3 2020. Jadi kalau kira dengan sekarang ni dekat-dekat dengan 5 bulan. 5 bulan dekat-dekat kuliah kita ditangguhkan. Hari ni nak start pun dah lama dah ni. Gendala. Jadi kita terlewat sikit hari ni. Tersilap komunikasi. Pintu pagar dok buka. Jadi muka surat 16, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keempatnya, martabat niat yang keempat, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad. Sahaja aku sembahyang, dan ta'arud, kita lentangkan niat fardu, dan ta'ayyun, kita nyatakan sembahyang tu sembahyang apa, dan ta'ayyun nafsah, artinya menentukan dirinya imam atau makmum. Ta'ayyun nafsah ni menentukan dirinya imam atau makmum. Iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah ni, iaitu sembahyang Jumaat. Dan seumpama sembahyang Jumaat, contohnya sembahyang qasar, kerana wajib padanya pada sembahyang qasar niat qasar. Mana contoh lafaz niat, demikianlah niatnya. Niat ni lafaz niat lah. Adapun niat ni tak ada lah bersusun. Qasar di hadapan, ta'arud kemudian di tengah, ta'ayyun kemudian. Ni lafaz niat. Lafaz niatnya berbunyi usolli fardul jum'ati imaman atau makmuman. Artinya sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, aku imam atau aku makmum. Ini contoh martabat yang keempat sembahyang Jumaat. Sembahyang qasar pula contoh dia usolli fardhu zuhri atau fardhu asri atau fardhu isya'i, sembahyang 4 rakaat ni maksuratan atau pada maksuratan atau rak'ataini. Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur atau fardu asar atau fardu isya' 4 rakaat ni dikasarkan, ataupun 2 rakaat saja aku sembahyang fardu zuhur kasar kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kasar ni sama ada niat kasar
Ataupun tak sebut kasar, sebut 2 rakaat. Niat kasar dah tu. Tak apa dah tu. Saja aku semain fardu zuhur 2 rakaat. Saja aku semain fardu asar 2 rakaat. Saja aku semain fardu isyak 2 rakaat. Itu niat kasar dah tu. Walaupun tak sebut kasar pun. Ni hak sekurang-kurang wajib. Dua-dua, satu wajib, satu jatuh hukum sunat. Saja aku semain fardu zuhur kasar 2 rakaat kerana Allah. Jadi satu tu wajib, satu tu jatuh hukum sunat. Jadi kita ni ingat tak, ni martabat yang keempat ni. Martabat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dia ingat tak? Dekat-dekat 5 bulan. Cuma dalam FB tu ada dia ulang siar. Dia ulang hak kuliah tahsin Quran yang terakhir. Ada dalam FB ni, sebelum live ni dia ada ulang hak kuliah yang terakhir. Hak admin dalam FB tu lah. Mana-mana kuliah semua dia ulang siar hak terakhir. Ulang siar hak terakhir sebab nak sambung hak hari ni. Kita ni tak tengok ulang siar mari. Lepas tu mari sebelum buka kitab tu, sebelum buka kitab di tahsin Quran ni, rumah buka lagi. Ke buka kitab tu berabuk kita. Buka sini. Dekat-dekat 5 bulan tu. Tempat berhenti ada tanda. Berhenti ada tanda. Jadi kita sekarang ni bicara berkaitan dengan rukun niat. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, rukun semayang hak 13 ni dibilang dulu. Rukun semayang 13, yang pertama niat, yang kedua takbir ihram. Lepas daripada tu, tiap-tiap rukun semayang 13 ni didatangkan satu tajuk asing-asing. Diperhalusi. Mula-mula didatangkan dulu rukun sembahyang ada 13. Pertamanya niat dengan hati. Keduanya takbiratul ihram. Selesai 13 rukun sembahyang, ada pun hurah satu-satu rukun. Ni hak kita ngaji ni. Hak bilang rukun 13 mulai dengan rukun niat. Rukun yang ke-13 tertib. Ngapa tu? Tu budak tadika. Dan memang budak tadika dah ajar rukun sembahyang 13. Ajar dah rukun sembahyang 13. Tapi tiap-tiap satu rukun tu, kalau niat, dalam niat tu berapa hak wajib? Contohnya pula takbiratul ihram. Selepas tajuk niat, masuk tajuk yang kedua, takbiratul ihram. Bermula takbiratul ihram, iaitu takbiratul ihram 21 syarat. Nak sah takbiratul ihram ada 21 syarat. Pada ni. Contoh laginya, paslun bermula membaca Fatihah, iaitu membaca Fatihah 10 syarat. Dia tiap-tiap rukun tu didatangkan syarat-syarat pula. Ni yang kita sebut syarat bagi tiap-tiap rukun. Yang kita duk mengaji syarat hak taharah tu, hak tu syarat hak sebelum masuk kepada sembahyang. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis, itu syarat sebelum kita nak masuk sembahyang. Dan syarat ni wajib berkekalan sampailah selesai sembahyang. Ada pun rukun ni hak ni di dalam sembahyang. Syarat sebelum sembahyang sampailah syarat tu kekal sampai ke sudah sembahyang. Ada pun rukun ni dalam sembahyang. Jadi tiap-tiap rukun ni dia ada syarat dia pula. Tiap-tiap rukun ni ada syarat. Sembahyang ni syaratnya suci daripada hadas, suci daripada najis. Itu syarat sembahyang. Dalam sembahyang ada rukun. Syarat bagi rukun pula. Gitu tu. Syarat sembahyang waktu bab taharah kita ngaji sebelum masuk rukun.
Bila kita masuk bicara rukun, tiap-tiap rukun tu ada syarat-syarat dia pula. Bukan hanya ngapa rukun 13, hak kita kata hak tu perekat budak-budak kecil sangat tu. Sekarang ni rukun yang pertama niat. Niat ni dia bahagi pula pada 4 martabat. 4 martabat ni dia dengan bersekali dengan juzuk-juzuk perkara-perkara yang wajib kita kena niat. Yang pertamanya semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak, semayang sunat. Dia tidak berkait dengan waktu, dia tidak berkait dengan sebab. Boleh semayang bila-bila masa kecuali waktu tahrim lah. Waktu tidak boleh semayang tu tak semayang lah. Dan boleh semayang beberapa rakaat sekalipun. Ini semayang sunat mutlak. Dalam niatnya memada kosok saja. Dia pun Allahu Akbar, aku nak semayang. Nanti je kosok je kau dah. Nak semayang. Cerita hak sekurang-kurang wajib. Cerita hak sekurang-kurang wajib. Aku nak semayang. Nama apa semayang? Nak ada nama warna, dia tak ada waktu. Kalau ada waktu ada nama. Semayang duha, ada nama. Kalau semayang tu bersebab, ada nama. Saja aku semayang gerhana matahari, boleh hubung nama. Dan ni tak ada, tak ada waktu, tak ada sebab. Semayang bila-bila masa kecuali waktu tahrim tu tak boleh semayang. Itu dia panggil semayang sunat mutlak. Semayang sunat. Dalam ni ialah kadang-kadang orang ni dia nak membaca Al-Quran. Dia nak membaca Al-Quran. Bila dia nak baca Al-Quran, semayang mesti ada. Sebab kita nak pegang Quran, kita bukan hafal Quran. Semayang ada. Kita pun duduk molek, kita pun menghadap kiblah. Ke mana ke kita baca Quran ni tak menghadap kiblat? Menghadap kiblat memang sunat kita menghadap kiblat. Kita pun duduk atas jadah juga kadang-kadang lepas daripada sembahyang fardu. Sebelum baca Quran, Allahu Akbar, aku nak sembahyang sunat. Dia pun baca Fatihah, kemudian dia pun ambil Quran, dia pun baca Al-Quran sebagai bacaan surah. Sebab apa gitu? Dia orang pandai. Dia pandai cari hak gaji lebih. Pandai cari hak gaji lebih. Kalau baca Quran di luar sembahyang, pahala satu huruf satu pahala. Dalam sembahyang satu huruf 10. Besar gaji tu. Dia pun nak baca Quran, dia pun sembahyang dulu. Niatnya ke apa? Aku nak sembahyang. Dah. Sembahyang sunat mutlak. Kosok sahaja sudah memada. Dia pun baca Fatihah. Fatihah ni bacalah rukun sembahyang. Selesai baca Fatihah, rakaat dah sebut ni kau pandai. Serakaat pun boleh, nak tambah 2 rakaat pun boleh, nak tambah 3 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Pada ni. Dia lepas baca Fatihah, dia pun ambil Quran, dia pun baca Quran. Semuka ke 2 muka dia baca. Habis dah nak baca tu, dia pun tutup Quran, dia pun rokok, iktidah, sujud 2 kali, tasyahud akhir, beri salam. Allah, buka Quran gerak sekali tu dalam masalah. Mana apa ni? Dia nak baca Quran di ketika hak paling afdal. Paling afdal baca Quran adalah di dalam sembahyang. Kalau waktu sahur, waktu akhir malam. Kalau siang hari, selepas daripada waktu subuh lah. Siang hari, waktu afdal. Waktu yang mahbubah, waktu yang digemari selepas maghrib. Tapi yang paling afdal baca Quran dalam sembahyang. Jadi dia pun nak baca Quran, dia semayang. Semayang sunat apa ni? Semayang sunat, tak ada waktu ni semayang sunat Kalau ada waktu tu semayang sunat, dia semayang waktu lah. Lepas semayang isyak contohnya. Nak semayang Ba'diyah semayang dah.
Lepas tu nak baca Quran, mayang-mayang sunat witir ya. Dia pun sembahyang sunat witir. Tu martabat yang kedua, sebab sembahyang sunat witir ni ada waktu. Ni dak ni. Tak ada ni. Waktu tu tak ada. Ni sembahyang sunat waktu tu. Ada ni. Bukan kata nak baca Quran tu sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat lain pun boleh juga. Tapi nak cerita contoh. Contoh dia sembahyang sunat mutlak, ni orang nak mengaji Al-Quran, nak baca Al-Quran. Dan setengah riwayat mengatakan dalam kalau baca Quran dalam sembahyang, kalau sembahyang tu berdiri 1 huruf 100 pahala. Kalau sembahyang tu duduk 1 huruf 50 pahala. Tapi kalau luar sembahyang 1 huruf 1 pahala. Alif lam mim 3 pahala kalau luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang ada ni. Tapi kitanya tak pandai nak letak hak boleh gaji besar. Baca Quran bukannya banyak sangat. Bukannya banyak baca. Tak afdal baca dalam sembahyang. Contohnya dia pun nak sembahyang. Tak ada sembahyang pada waktu tu dan tak berlaku sebarang sebab yang mana sunat sembahyang, dia pun sembahyang sunat mutlak. Allahu Akbar, aku nak sembahyang. Dalam niatnya qasa sahaja sudah memada. Tapi nak niat comelnya, saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tu campur dengan hak sunat dalam niat. Hak saya sebut tadi tu sekurang-kurang wajib kalau sembahyang sunat mutlak qasa sahaja. Tu hak martabat yang pertama. Martabat yang kedua, qasa dan ta'ayyun. Qasa dan ta'ayyun. Qasa ni saja aku sembahyang. Ta'ayyun ni kita nyatakan, tentukan sembahyang tu sembahyang apa. Sembahyang mana ni? Sembahyang hak ada waktu. Mana? Saja aku sembahyang isyraq, saja aku sembahyang duha, saja aku sembahyang tarawih, saja aku sembahyang witir. Tu qasa dan ta'ayyun. Ta'ayyun ni nyatakan sembahyang apa. Ada ni. Kalau sembahyang tu bersebab, nyatakan sebab. Saja aku sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Saja aku sembahyang tahiyatul masjid, saja aku sembahyang istikharah. Itu ada sebab belaka tu. Saja aku sembahyang wudu. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibiang ni hak wajib qasa saja, bukan sembahyang mutlak, main sunat mutlak je. Tahiyatul masjid pun qasa saja, tak pedah dia kata. Dalam kitab Hidayatus Sibiang. Sembahyang minta ujang pun tak sebut dah apa dah minta ujang, istisqa tu. Sembahyang hajah tak sebut hajah pun dah apa. Mai istikharah, sembahyang sunat wudu, dia kata qasa saja. Tapi pandangan muktamad hak qasa saja sembahyang sunat mutlak. Adapun sembahyang sunat tahiyatul masjid, pandangan muktamad qasa dan ta'ayyun. Kena nyatakan saja aku sembahyang tahiyatul masjid. Kalau sembahyang minta ujang, saja aku sembahyang istisqa. Ni hak pandangan muktamad. Tapi dalam kitab kita ni sembahyang sunat mutlak qasa saja, sembahyang sunat tahiyatul masjid pun qasa saja. Kita masuk masjid, Allahu Akbar, saja aku sembahyang. Tapi tahiyatul masjid tak apa nama, kita tak ta'ayyun kan. Dalam kitab kita ni sah dah. Tapi pada muktamad hak tu wajib kena sebut tahiyatul masjid. Kalau tak sebut jadi sunat mutlak jua. Tak ada sunat tahiyatul masjid jadi pada muktamad kalau sembahyang sunat tahiyatul masjid contohnya, sembahyang sunat dipanggil bersebab. Sebabnya masuk masjid. Kena ta'ayyun, kena nyatakan nama sebab tu tahiyatul masjid. Saja aku sembahyang wudu. Sebabnya kerana saat ni kita ambil air sembahyang. Itu martabat yang kedua. Cuma martabat yang kedua ni dia kena ta'ayyun tu ta'ayyun yang lengkap lah, yang sempurna.
Contoh kalau sembahyang tersebut ada 2 pesen. Macam gerhana tadi. Gerhana ada 2 gerhana. Satu sembahyang gerhana matahari, yang kedua sembahyang gerhana bulan. Jadi ada 2 gerhana. Jadi ta'ayyun kita gerhana tu biar ta'ayyun yang lengkap. Gerhana apa? Walaupun kalau siang hari, gerhana apa lagi? Matahari lah. Sekalipun kena nyatakan yang sempurna. Gerhana matahari. Baru sah. Dah tukar dah. Kalau siang hari, takkan gerhana bulan pula. Kalau sebelah malam, takkan gerhana matahari pula. Sekalipun ta'ayyun nyata tu, kita menentukan semayang tu biar lengkap. Kalau ada 2. Sebab dia ada 2 ni. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Jadi kalau ada 2 seumpama ni, kalau sebut gerhana saja tidak memada, tidak sah. Malam tentulah gerhana bulan, siang tentu dah gerhana matahari. Sekalipun oleh kerana dia ada 2, wajib kena nyatakan lengkap, wajib kena sebut matahari, kena sebut bulan. Tidak memada hanya sebut saja aku sembahyang sunat gerhana kerana Allah, tidak memada. Ta'ayyun tu ada tu, nyatakan sembahyang gerhana, ialah tak lengkap. Sebab dia ada 2 gerhana. Sebagai contoh, hak ni hak bukan hak bersebab, hak berwaktu. Sembahyang sunat raya. Sembahyang sunat raya ni berwaktu. Sembahyang sunat raya berwaktu. Bila masuk waktu, terbit matahari. Bila habis waktu, zuhur. Itu waktu bagi sembahyang sunat raya. Terbit matahari, tak syarat naik segala. Terbit matahari, masuk waktu sembahyang raya. Tapi orang sembahyang pukul 8. Baru ni pukul 8 sembahyang haji baru ni. Ya biasanya di tempat kita lah. Kalau raya haji 8.30. Kalau raya puasa pukul 9. Raya haji cepat sikit sebab dia nak sembelih. Tapi baru ni arahan daripada pejabat agama, sembahyang raya hajinya pukul 8. Awal sikit. Khutbahnya pendek je. 8 suku tu boleh balik dah. 8.30 tu boleh sembelih dah. Masa baru ni 8.30 tu boleh sembelih dah. Jadi cepat sikit lah. Dulu biasanya mula 8.30. Khutbah panjang. Pada ni. Tapi waktu bila kau bermulanya masuk waktu sembahyang sunat raya. Yang mana sembahyang sunat raya ni di antara sembahyang sunat yang berwaktu. Bila berwaktu, dia ada waktu masuk, dia ada waktu habis. Waktu masuknya terbit matahari, waktu habisnya zuhur. Tu waktu habis dia. Pada ni. Jadi sekarang ni dia sunat yang berwaktu. Sunat raya. Raya ni ada 2. Macam gerhana jugalah, ada 2. Tapi antara 2 raya ni tak bertukar. Syawal raya puasa lah. Zulhijjah 2 bulan selepas daripada tu, raya apa lagi? Raya haji duduk Mekah belakang. Takkan tukar pula dah. Puasa siap sebulan, 1 Syawal, mayang raya haji. Memanglah raya puasa sebulan. Sampai masa haji, raya haji lah. Walaupun tak bertukar dah, tetapi wajib kena sebut raya puasa ataupun raya haji. Kalau sebut raya saja, tidak memada. Saja aku sembahyang sunat raya 2 rakaat kerana Allah, tak memada, tak sah. Sebab ta'ayyunnya, niat tentukan sembahyang tu tak lengkap. Raya apa? Raya puasa ataupun raya fitrah ke, raya kecil ke, dia banyak nama. Raya haji ni raya haji ke, raya adha ke, raya besar ke, Idul Akbar. Raya haji Idul Akbar. Hak besarnya raya haji lah. Kita hak besarnya raya puasa. Tu kita. Jadi sembahyang raya ni dia ada 2, jadi kena sebut dengan ta'ayyun yang sempurna. Kena nyatakan sembahyang raya puasa
ataupun semai raya haji. Tu qasa dan ta'ayyun. Tapi kita hak biasanya hak ada dua contoh ni, hak ada dua peseng ni, biasanya kita akan tekan semayang hak sama-sama tu, semayang rawatib. Semayang rawatib hak sama-sama kitanya. Gerhana berapa tahun sekali gerhananya. Semayang raya setahun sekali. Hak tiap hari ni semayang rawatib. Semayang rawatib ni ada hak qabliyah saja. Rawatib subuh dan asar. Rawatib zuhur, maghrib, isyak, qabliyah dan ba'diyah. Ada dua peseng. Rawatib subuh, rawatib asar hanya qabliyah sahaja. Yang ada hanya kapit fardu hak sebelum sahaja. Adapun rawatib zuhur, maghrib, isyak, dia mengiringi fardu ni ada dua, sebelum dan juga mengiringi fardu selepas, qabliyah dan ba'diyah. Kalau rawatib tu ada dua, qabliyah, ba'diyah, maka dalam niat tu kena ta'ayyun yang lengkap, kena sebut qabliyah ataupun ba'diyah. Kalau sebut Arab lah, kalau sebut Melayu, sebelum ataupun selepas. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur. Saja aku semayang sunat selepas zuhur. Sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Kena sebut. Sebelum ataupun selepas kena sebut. Kalau sebut qabliyah pun tak apa. Saja aku semayang sunat zuhur qabliyah, 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat zuhur ba'diyah, 2 rakaat kerana Allah. Kita niat ni niat Melayu ke niat Arab? Niat Melayu ni niat sebelum ke niat qabliyah? Qabliyah? Niat Arab dalam hati Melayu. Lafaz niat qabliyah. Itu pula. Jadi apabila ada dua peseng, kena niat Kalau tak niat tak sah Ini cerita wajib ni. Cerita hak wajib. Kita dah cerita sekarang ni hak syarat, hak wajib dalam niat. Hak wajib. Kita tak sempurnakan hak wajib, tak sah lah niat, tak sah semayang. Ni cerita wajib ni. Semayang sunat rawatib, semayang sunat yang berwaktu. Maka niatnya wajib 2. Qasa dan ta'ayyun. Qasa saja aku semayang. Ta'ayyun ni kita menentukan. Kita sebut semayang apa. Tapi sebut semayang apa ni oleh kerana rawatib zuhur ni ada hak qabliyah. Jadi kena sebutlah. Kalau itu panggil ta'ayyun. Kena sebutlah ba'diyah. Itu panggil ta'ayyun yang lengkap. Kalau tak sebut qabliyah ataupun ba'diyah, maka tidak cukup syarat dalam niat ni, dalam ta'ayyun niat semayang sunat rawatib tu. Kalau rawatib tu hanya ada qabliyah, tak ada ba'diyah, sebut qabliyah sunat je, tak jadi wajib. Saja aku semayang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat asar 2 rakaat kerana Allah. Dah sunat subuh ni hak mana ni? Hak mana apa? Hak je kan ada kan? Mana apa lagi tanyanya? Tak apalah sebab dia hanya ada satu. Dia hanya ada qabliyah saja. Maka apabila hanya ada qabliyah saja, rawatib subuh, rawatib asar, niat qabliyah tu sunat. Saja aku semayang sunat sebelum subuh. Sebut sebelum tu sunat jua. Saja aku semayang sunat sebelum asar. Ataupun saja aku semayang sunat subuh qabliyah. 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat asar qabliyah, 2 rakaat kerana Allah. Tapi saya sebut panjang tu, waktu banyak sunat tu. Sebab sebut sunat pun sunat juga. Sebut 2 rakaat pun sunat. Sebut kerana Allah pun sunat. Hak wajibnya qasa dan ta'ayyun.
dia kalaulah ini cerita pandangan muktamad. Memang satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan yang daif lah. Jikalau qabliyah tu sembahyang sebelum, kalau ba'diyah tu sembahyang selepas, maka niat qabliyah ba'diyah tu tak wajib lah, sebab memang dia sembahyang sebelum. Oi, panjang pulak kita ni. Ulang hak 5 bulan lepas ni. Tak masuk lagi tajuk baru hak minggu ni. Tadi pun ada orang hak mari-mari balik tu. Mari-mari dia tengok pagar kuci pun. Dak ngajar lah pagar kuci balik kawan tu. Yelah, kuliah pertama adalah dia punya tak sempurna tu rasa dia lah. Rehat lama ni. Ya, baru nak mula balik. Ada pandangan hak wajib niat qabliyah ba'diyah ni jikalau qabliyahnya dibuat selepas. Ni panjang pula bicara ni. Tapi kita jelas dah qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Allah Ustaz ni tu pun tanya lagi, komang benar kita dah pengalaman. Ni pengalaman lama dah ni. Qabliyah ba'diyah. Habis dah. Nak tutup lah, nak baca doa dah. Ustaz nak tanya dulu sikit. Qabliyah tu sembahyang apa? Ba'diyah. Semayang rawatib kapit sebelum, kapit selepas. Tu saya buat sokmo. Tapi saya dah sebut lah qabliyah, saya sebut kapit sebelum tu kapit selepas. Jadi dah, kalau dia tanya tak pelik lah, sebab dia orang Melayu. Dia niat kod Melayu. Semayang sunat sebelum, kapit zuhur sebelum, kapit zuhur selepas. Kita dah sebut semayang sunat zuhur qabliyah, semayang sunat zuhur ba'diyah. Jadi dah dia tak biasa qabliyah ba'diyah. Lah kali dia pun baru tanya tu makna lama mana duduk cerita qabliyah ba'diyah. Mana dia pun Allah, apa benda semayang ni pula ni, tak biasa dengar dia kena dia kata saya semayang sokmo. Dia kata memang lawas semayang sokmo, tapi dia tak niat lah qabliyah ba'diyah. Kapit sebelum, kapit selepas. Kapit ni Terengganu lah tau. Keluar tak ada kataan kapit tau. Kapit Sarawak ni. Jadi semayang qabliyah satu, ba'diyah satu, semayang sunat yang berwaktu dia panggil. Apabila semayang sunat ni, semayang sunat berwaktu, maka macam sebut tadilah, ada waktu masuk, ada waktu habis. Masuknya waktu qabliyah dengan masuk waktu semayang. Bila kau habis waktu qabliyah, habis waktu semayang. Bukan dengan semayang fardu tu, bukan. Ada ni. Betul lah nama semayang tu sebelum fardu, betul. Tapi walaupun nama semayang tu qabliyah sebelum fardu, qabliyah ni tak habis waktu dengan semayang fardu, walaupun nama dia sebelum fardu. Bila habis waktu qabliyah dengan habis waktu sembahyang. Dia kena ingat molek. Namanya qabliyah semayang sunat sebelum fardu, tetapi bukan habis waktu dia dengan semayang fardu. Kita kalau dengar dah, kalau sebelum semayang fardu je, habis dah sebelum tu. Dah. Waktu dia habis dengan habis waktu semayang. Cuma qabliyah sunat kita buat sebelum fardu. Sunat juga. Tak ada ni. Ya. Sekarang ni kita sapa Tok Imam semayang dah. Kita nak cerita lah waktunya. Kita nak ceritanya, kita sapa orang dekat-dekat lah nak qomat. Sunat qabliyah tu buat selepas. Ni memang dah lah. Kita sapa Tok Imam semayang dah.
Sekarang ni kita sapa tak komak lagi. Tapi kan dia ada di skrin tu kan. Dia ada 5 minit, 4 minit kan dia ada ni. Time untuk iqamah tu ada kan. Jadi kita masuk masjid tengok orang nak qamat dah. Seminit dah tinggalnya. Ataupun seminit tu padang dah, seminit tu duduk lak dah. Pada ni nak qamat dah. Maka qabliyah kita tu sunat buat selepas. Sunat buat selepas. Asalnya sunat buat sebelum. Tapi sunat buat selepas kalau kita sampai tu orang sudah nak iqamah. Kita sapa awal kita sapanya. Tapi kita jumpa kawan lama, duk bersembang dengan dia. Lepas tu macam mana qabliyah? Harus buat selepas. Harus je. Boleh buat selepas. Ada ni. Sebab apa? Waktu dia tak habis dengan sembahyang fardu. Niat tersebut mulalah. Niat sama je. Niat qabliyah lah. Ba'diyah lah. Ada ni. Abang nak cerita hak masa dia duduk dahulu. Sebab itulah macam masa PKPB ya tau. Hak dibenarkan solat berjemaah tu kan. Dia PKP barulah tutup. PKPB tu kan sudah boleh sembahyang jemaah tau. Dia PKPB bersyarat PKPP. Benda pemulihan. Dia ada selagi PKPD diperketatkan. Ini hak di Kubang Pasu sekarang ni. PKPD tu diperketatkan. Hak diperketatkan kalau sebelum ni makanan pun orang hantar ke rumah, tak keluar. Hak sekarang ni boleh keluar seorang je untuk beli makanan. Kalau sebelum ni, kalau PKPD perintah berkurung, memang pihak berkenaan yang hantar makanan. Hak tu hak diperketatkan. Jadi kita masa PKPB tu masjid sudah boleh berjemaah. Tapi selepas daripada azan iqamah lalu dah. Mana ba'diyahnya? Mana ba'diyah apanya? Semayanglah selepas. Dia buat pening pula dah. Ada ni. Yang mana pihak berkenaan dia nak yelah baru lepas PKP. Jadi pihak berkenaan nak buat hak asasah sudah dululah. Nak buat jemaah je dulu. Hak qabliyah tu biarlah dulu semai sunat tu. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun kalau dia iqamah segera pun. Kita buat qabliyah kita selepas. Ni duduk bunyi apa semua. Lepas tu lepas daripada semayang, terus kena balik. Ba'diyah pun tak boleh. Dua semayang tak boleh. Tak boleh pun balik main rumah lah. Selagi tak habis waktu. Kalau habis waktu pun semayang sunat berwaktu ni sunat qada. Kena ingat pula situ. Ni acak kali dah sebut ni. Acak kali dah sebut. Semayang sunat berwaktu, habis waktu kita tak buat lagi, sunat qada. Semayang sunat bersebab, kita masuk masjid semayangnya tidak terus duduk, dia tak ada nak qada-qada, tak ada. Hak bersebab. Kita tak sedar berlaku gerhana. Itu bersebab. Kita sedar-sedar matahari cerah dah. Bulan cerah dah. Mana habis dah gerhana. Gerhana tadi. Nak qada? Tak ada. Kalau sembahyang sunat tu bersebab. Yang ada hanyalah sembahyang sunat yang berwaktu. Jadi banyak berwaktunya. Isyraq berwaktu, duha berwaktu, tarawih berwaktu, witir berwaktu. Kita duduk bicara ni. Rawatib berwaktu. Habis waktu, sunat qada. Tapi cerita PKPB tadi ni, waktu tak habis lagi. Panjang lagi waktu dianya. Waktu dia panjang lagi. Tu. Sekarang ni kita kena faham dulu.
Waktu Qabliyah ni bila masuk? Waktu Qabliyah termasuk Qabliyah subuh lah. Termasuk Qabliyah asar. Sama je lah. Masuk waktu dengan masuk waktu sembahyang. 5.50 contohnya kalau subuh. Habis waktu Qabliyah dengan habis waktu semayang. Bila habis waktu semayang subuh? Syuruk. Syuruk baru habis waktu Qabliyah subuh. Bila habis waktu Qabliyah asar dengan masuk waktu maghrib. Habislah Qabliyah asar. Jadi makna kalau masa PKPB tu kita tak sempat nak buat Qabliyah sebelum sembahyang fardu subuh sebab diiqamah segera. Qabliyah asar kita tak sempat nak sembahyang sebab diiqamah segera, maka kita pun sembahyanglah Qabliyah subuh selepas daripada sembahyang fardu subuh. Kita sembahyanglah Qabliyah asar selepas daripada sembahyang fardu asar. Itu waktu tahrim. Tahrim untuk orang lain. Untuk sembahyang lain haramlah. Adapun Qabliyah ni waktu dia di situ. Dia dipanggil sahibatul waqti, tuan waktu. Rumahnya di situ. Kenapa nak haramnya? Ni. Jadi waktu Qabliyah subuh dengan masuk waktu subuh. Habis Qabliyah subuh dan juga Qabliyah yang lain dengan habis waktu semayang. Jadi habis Qabliyah subuhnya dengan syuruk. Dan lepas dia semayang subuh, dia pun semayang Qabliyah waktu dia lagi. Yang tak boleh langsung nak semayang waktu tahrim walaupun Qabliyah subuh, walaupun Qabliyah asar, hak tak boleh langsung mazhab Hanafi dengan Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi Hambali memang tak boleh lah. Lepas ada semayang subuh, lepas semayang asar, Qabliyah subuh pun tak boleh, haram. Qabliyah asar pun tak boleh. Itu mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang mana mazhab Hanafi Hambali ni tanah haram Mekah pun ada waktu tahrim juga. Kita mazhab Syafi'i tak ada waktu tahrim, bukan? Kan kita Mekah ada waktu tahrim? Tak ada. Hanafi Hambali sama je. Tanah haram Mekah ke, tanah halal ke, waktu tahrim ada. Sama je. Itu mazhab Hanafi dengan Hambali, bukan mazhab Syafi'i kita. Ada. Tapi walaupun mazhab Syafi'i kita tidak ada waktu tahrim di tanah haram Mekah, orang tak semayang lepas subuh lepas asar, orang buat perkara lain tawaf ke apa, tak semayang. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi Maliki tak boleh. Dia tak ada waktu tahrim juga. Faham dah ni? Jadi hak memang tak boleh semayang lepas semayang fardu subuh. Qabliyah subuh pun tak boleh. Lepas semayang fardu asar, Qabliyah asar pun tak boleh. Hanafi Hambali. Kita mazhab Syafi'i kita tak ada masalah. Sebab itu waktu dia lagi. Dipanggil sahibatul waqti. Tadi saya sebut bermulanya sembahyang raya adalah dengan terbit matahari. Bermula sembahyang raya, sama raya puasa sama, raya haji sama, bermula waktu sembahyang raya ni adalah terbit matahari. Terbit matahari habis tak lagi waktu tahrim? Habis lagi waktu tahrim. Terbit matahari habis tak lagi waktu tahrim? Waktu haram ai sunat tu lah. Habis tak lagi dengan terbit matahari? Tak, sekarang ni terbit matahari, waktu tahrim habis tak lagi? Tak lagi. Waktu tahrim habis dengan naik matahari segala. Faham tak ni? Jadi mana naik matahari segala barulah habis waktu tahrim. Kan? Bukan dengan terbit matahari tu sudah habis waktu tahrim. Habis waktu tahrim dengan naik matahari segala baru waktu tahrim. Tiba-tiba bermulanya waktu sembahyang sunat raya adalah dengan terbit matahari. Terbit matahari tak boleh main sunat lagi, haram. Dok, waktu dia di situ. Rumah dia di situ. Tapi tak ada lah sembahyang raya di situ. Orang sembahyang raya pukul 8, pukul 9. Tapi nak ceritanya kalau kata syuruk tu pukul 7, walaupun Tuhan naik matahari sekarang 7.30, pukul 7 ni waktu tahrim ni, tapi boleh sembahyang raya dah situ. Sebab apa? Situ waktu dia.
Situ rumah dia, situ tempat dia. Nak haram apanya? Sama juga dengan terbit matahari, dia sembahyang sunat isyraq. Dia sembahyang sunat isyraq. Hak kata tak sembahyang isyraq lagi kena main tunggu 15 minit. Itu sembahyang duha waktu pula. Sembahyang sunat isyraq ni masuk waktu syuruk, masuklah waktu sembahyang sunat isyraq. Tetapi ketika syuruk, terbit matahari, waktu tahrim tak habis lagi. Memang waktu tahrim tak habis lagi. Waktu tahrim habis dengan masuk waktu duha. Terbit makna naik matahari segala. Tapi sembahyang isyraqnya di situ. Tak arang lah sebab dia panggil sahibatul waqti. Faham tak ni? Jadi bermula sembahyang raya, kita kata syuruk pukul 7 lah. Duha 7.30 sebab dia syuruk dengan duha 28 minit. Jadi pukul 7 masuk dah waktu sembahyang raya. Dia nak main lalu dah situ. Tak apa. Waktu tahrim tak habis lagi. Dak di situ waktu dia. Ada ni. Sama juga dengan waktu bagi sembahyang qabliyah, sembahyang sunat rawatib sebelum qabliyah. Jadi selepas daripada sembahyang subuh, selepas ada sembahyang asar, waktu dia lagi. Maka kalau masa PKPB tu, boleh sembahyang lah rumah kita, rumah dah lah. Sebab dia di masjidnya azan subuh, terus iqamah, lepas tu sembahyang subuh 2 rakaat, wirid pun rasanya pendek-pendek je, doa pendek je, lepas tu terus balik. Ba'diyah qabliyah subuh tu di rumah lah. Jadi waktu qabliyah masuk dengan masuk waktu sembahyang, habis dengan habis waktu sembahyang, bukan habis dengan sembahyang fardu, bukan. Cuma qabliyah disunatkan buat sebelum fardu. Sunat sahaja. Kita pergi pula pada waktu rawatib ba'diyah. Waktu rawatib ba'diyah masuk waktu dengan sembahyang. Dengan sembahyang fardu tu lah. Selesai sembahyang fardu, masuklah waktunya hak ba'diyah. Selagi dak sembahyang fardu, waktu ba'diyah belum masuk. Bila habis waktu ba'diyah? Habis waktu ba'diyah dengan habis waktu sembahyang, sama habis dengan qabliyah. Faham tak? Dia kena satu ni. Lama dah tak kuliah ni. Dia tak boleh laju-laju. Dah 5 bulan kuliah tak ada, berkuliah di rumah ada. Ngajar anak cucu dah lah. Tak mengajar anak cucu. Dah masa PKP kan, anak cucu duduk rumah kan. Buka kitab lah mengajar. Suka. Oh, ni kerja masuk je. Oh, kerja buat kuih je. Dah ada belakang rumah lepas buat kuih. Lepas buat kuih. Awak makan semacam. Buka kitab lah. Jadi masuk waktu ba'diyah dengan sembahyang fardu, habis waktu ba'diyah dengan habis waktu. Selagi tak sembahyang, selagi tak sembahyang fardu, selagi itulah tak masuk waktu ba'diyah. Sehingga kan waktu ba'diyah ni belum masuk tapi sudah habis. Ni kita ambil teka sikit. Waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Pelik kita ni, sebab kita ni waktu habis selepas waktu masuk. Masuk waktu sampai masa habis waktu. Sekarang waktu belum masuk tapi waktu sudah habis. Suka pula. Tu panggil teka. Teka-teki. Kalau tidak tercengang, tak panggil teka-teki. Kitanya habis waktu selepas masuk dah. Masuk. Hampa ke habis waktu. Sekarang ni waktu belum masuk tapi sudah habis. Contoh ginilah. Kita tidur. Tidur sebelum zuhur. Jadi maknanya qabliyah masuk dah.
Masuk je waktu zuhur, kita letaklah satu suku, 1:15 minit. Masuklah waktu zuhur, qabliyah zuhur. Tapi ba'diyah zuhur tak masuk lagi sebab zuhur tak mayang lagi. Kita letaklah asar 4:30, kita letak mudah-mudah. Dia tidur ni rapat sampai ke 4:30. Orang bangsa dia sedar. Habis tak lagi waktu ba'diyah? Habis dah. Masuk tak lagi waktu ba'diyah? Tak masuk lagi sebab tak zuhur lagi. Tu je dah. Dah beliknya sekarang ni bila masuk waktu asar, waktu ba'diyah, waktu qabliyah habis dah. Waktu fardu zuhur pun habis dah, tapi dia ada waktu masuk. Bila masuk waktu qabliyah zuhur, satu suku. Bila masuk waktu fardu zuhur, satu suku. Sampai 4:30 tak semayang lagi, maka habislah waktu qabliyah zuhur dan waktu fardu zuhur. Tiba-tiba 4:30 ni habis juga waktu ba'diyah zuhur. Dan bila masuk waktu ba'diyah zuhurnya, tak masuk lagi tapi habis dah. Tak masuk lagi lah waktu ba'diyah zuhur sebab kita belum semayang. Tak masuk lagi sebab tak main zuhur lagi. Tapi ba'diyah habis bila? Dengan habis waktu. Habis lagi waktu zuhur? Habislah waktu ba'diyah. Tapi masuknya bila? Belum lagi sebab kamu belum semayang fardu zuhur. Mana ni? Sampai kepada kita nak qada. Selagi tidak qada fardu zuhur, tak boleh qada ba'diyah zuhur. Sebab waktu tak masuk. Kan kita sebut tadi kan, sunat berwaktu, sunat qada. Qabliyah pun sunat qada, ba'diyah pun sunat qada. Qabliyah kita nak qada selepas daripada 4:30, qada je lah. Macam mana ni? Sebab dia waktu masuk dah. Masuk satu suku tadi lagi dah. Adapun nak qada ba'diyah tak boleh sebab kamu belum qada fardu zuhur lagi. Lepas qada fardu zuhur barulah boleh qada ba'diyah zuhur. Tetapi walaupun kita boleh dah nak qada qabliyah zuhur sebelum kita qada fardu zuhur, sebab waktu qabliyah zuhur masuk dengan satu suku tadi, kita disunatkan semayang fardu zuhur dulu. Nak qada qabliyah zuhur, qada selepas. Boleh nak qada qabliyah zuhur 4 rakaat tu lah, 2 rakaat tu nak qada qabliyah dulu fardu zuhur belum boleh sebab waktu dia sudah masuk dengan satu suku. Tetapi afdal kitanya sunat kita qada fardu zuhur dululah. Pada ni sunat tu kita buat kemudian lah. Sunat kita buat kemudian. Tetapi kalau nak qada ba'diyah zuhur, mestilah kena qada fardu zuhur terlebih dahulu. Panjang ni kita ni. Martabat yang kedua lagi ni. Jadi kita nak cerita hak tadi yang lupa ni. Kita nak cerita hak niat qabliyah, niat ba'diyah bagi sembahyang rawatib yang ada kedua-dua. Jadi sekarang ni qabliyah waktu dia masuk dengan masuk waktu semayang, habis waktu semayang. Waktu ba'diyah masuk dengan semayang fardu, habis waktu. Maka qabliyah sunat buat sebelum, harus buat selepas. Jadi pandangan yang muktamad, walaupun qabliyah tu buat sebelum, tetap wajib kena niat qabliyah. Walaupun tak campur dengan ba'diyah, sebab ba'diyah mesti kena buat selepas. Sebab ba'diyah masuk waktunya selepas daripada sembahyang fardu. Sekarang ni qabliyah dibuat sebelum. Campur tak dengan ba'diyah? Tak campur. Sebab memang ba'diyah kena buat selepas fardu. Tak campur sekalipun, pandangan muktamad tetap qabliyah wajib kena niat qabliyah. Ba'diyah wajib kena niat ba'diyah kalau ada dua, walaupun tak campur.
Walaupun qabliyah kita buat sebelum sekalipun, ba'diyah memanglah kena buat selepas. Selagi tak sembahyang fardu, waktu ba'diyah belum masuk. Sekalipun tak campur, tetap wajib kena niat qabliyah. Dan niat ba'diyah bagi sembahyang rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah. Malaikat ini pandangan dhaif lah. Ini pandangan Imam Asnawi. Ulama mutakhir yang belaka ni, Imam Asnawi mengatakan wajib niat qabliyah ba'diyah jikalau qabliyah tu dibuat selepas fardu. Jadi bolok situ tu. Dia nak buat qabliyah sebelum fardu tak sempat. Dia siapa-siapa nak iqamah dah. Dia siapa-siapa tu imam semayang dah. Maka qabliyahnya buat selepas. Bukan bagi qada sebab waktu dia lagi. Qabliyah jadi gi buat selepas. Ba'diyah pun selepas juga. Qabliyah sebelum lagi buat selepas juga. Jadi dua-dua duduk situ. Barulah qabliyah wajib niat qabliyah, ba'diyah wajib niat ba'diyah. Itu bagi pandangan Imam Asnawi. Tapi kalau qabliyah tu buat sebelum, tak campur dengan ba'diyah, memang buat selepas, tak wajib niat qabliyah, tak wajib niat ba'diyah sebab dia tak campur. Itu pandangan dhaif. Itu pandangan dhaif, bukan pandangan muktamad tu. Pandangan muktamadnya tak kira lah. Walaupun qabliyah tu buat sebelum, tetap wajib niat qabliyah, wajib niat ba'diyah. Jadi sekarang ni contohlah kita kata kita pergi zuhur, orang semayang dah. Mana qabliyah ada 4, ba'diyah ada 4. Zuhur 4 rakaat dah. Zuhur 4 rakaat dah fardu tu. Jadi qabliyah 4. Sebut qabliyah 4, buat 2 je. Ba'diyah ada 4. Sudah semayang fardu zuhur, semayang qabliyah zuhur 4 rakaat, kemudian semayang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ni dekat-dekat dah campur ni. Imam Asnawi kata barulah wajib qabliyah niat qabliyah, barulah wajib ba'diyah niat ba'diyah. Sebab apa? Sebab macam duduk sekali dah. Sekali mana? Buat selepas fardu. Kalau qabliyah buat sebelum fardu, ba'diyah sahih buat selepas fardu, tu tak campur, tak wajib niat qabliyah. Itu pandangan pandangan Imam Asnawi. Kena. Kemudian ni kita jakit tajuk kitanya niat semayang. Kita pun tadi start lewat 9 suku, habis 10.30 jugalah sebab ada nak pergi lain lepas ada ni. Lepas tu kita pun hak kita sifat hati kita baca semula dah lewat tadi. Kita bukan habis hak kita ni lah, hak Hidayatus Sibiang ni. Jadi kita tarik sikit. Sekarang ni qabliyah ada 4, ba'diyah ada 4. 4 rakaat 2 salam tu afdal. 4 rakaat 2 salam tu afdal. Mana kalau dia nak buat 4 rakaat qabliyah dengan 1 salam boleh. Saja aku semayang sunat zuhur qabliyah 4 rakaat kerana Allah. Ada apa? Boleh buat dengan 1 salam. Sekarang ni 2 rakaat. 4 rakaat 2 kali salam itu afdal. Fahamlah 4 rakaat 2 kali salam, fahamlah. 2 rakaat salam takbir pula 2 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat nak buat dengan 1 salam pun boleh. Sama juga dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Dia kalaulah kita buat sembahyang sunat ni lebih daripada 2 rakaat, tasyahud awal aulanya kita tinggal. Sebab kalau tasyahud awal kita tak baca, rakaat ketiga sunat baca surah lepas Fatihah, rakaat keempat sunat baca surah lepas Fatihah. Kita boleh baca Quran ke-4 rakaat. Quran surah lah, Fatihah malah rukun. Tapi kalau kita sembahyang 4 rakaat, kita tasyahud awal, naik rakaat ketiga tu tak ada surah. Jadi hanya boleh baca Qurannya Fatihah saja, surah tak boleh baca. Kita nak dapat kelebihan baca surah biar 4 kali, tasyahud awal tinggal lah. Tinggal tasyahud awal. Walaupun sunat abad tu, tapi tidak ada juz sawi sebab memang kita kosak nak tinggal. Tak ada juz sawi walaupun sunat abad sekalipun. Memang sunat abad. Jadi kalau kita buat 4 rakaat 1 salam,
Moleknya kita tinggal tasyahud awal supaya kita boleh disunatkan baca surah rakaat 3 dan rakaat keempat lepas membaca Fatihah. Tapi tetap afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau buat 4 rakaat 1 salam boleh. Jadi qabliyah pun 4 rakaat 1 salam, ba'diyah pun 4 rakaat 1 salam. Kita pun letak masalah dia tak sempat nak sembahyang qabliyah zuhur tadi. Jadi 8 rakaat tu selepas zuhur belaka. Boleh tak kita 8 rakaat 1 salam boleh ke tak? Itu ada khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Siapa 8 1 salam? Saja aku semayang sunat zuhur, qabliyah dan ba'diyah 8 rakaat kerana Allah. Kena tu. Kita nampak dah ada kawan kita duduk tunggu luar kita nak ajak pergi mana-mana, kita tak mau ikut dia. Kita pun semayang, lepas semayang serakaat. Kau terpengung bila ayah haji nak sudah semayang ni. 8 rakaat 1 salam. Baliklah kawan tu nya. Tapi satu pandangan tak boleh buat 8 rakaat satu. Tak boleh kenapa? Sebab nama lain. Hak 4 tu nama qabliyah. Hak 4 tu nama ba'diyah. Tak boleh campur lah. Kalau hak 4 rakaat tu boleh campur lah dia sama-sama qabliyah. Hak 4 rakaat ni boleh campur dia sama-sama ba'diyah. Nama lain nak campur boleh ke tak ni? Satu pandangan boleh sebab rawatib belaka. Walaupun hak tu qabliyah, hak tu ba'diyah. Tu kata cerita hal lain sikit lah. Ni bab pekoh gitulah. Bab pekoh dah habis nak belajarnya. Kadang-kadang hak sebut tu sebut dah sebelum ni pun. Tapi tak ingat. Baik tak ingat. Sebab kalau sebut jadi laku. Kalau ingat sebut dia tak laku. Ingat dah ustaz sebut ajak kali dah. Tak laku. Kau dah ingat laku sikit. Jadi hak pandangan muktamadnya qabliyah, ba'diyah walaupun buat di tempat masing-masing. Qabliyah buat sebelum, kemudian fardu, ba'diyah buat selepas. Sekalipun pandangan muktamad qabliyah kena niat qabliyah, ba'diyah kena niat ba'diyah. Saja aku semai sunat zuhur, saja aku semai sunat sebelum zuhur kerana 2 rakaat kerana Allah. Saja aku main sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah. Adapun niat qabliyah hak rawatib subuh dengan asar, niat qabliyah niat sebelum tu sunat jua. Sebab dia hanya ada qabliyah sahaja. Ni hak masalah hak martabat yang kedua, qasa dan ta'ayyun. Ta'ayyun ni kalau ada 2 peseng kena ta'ayyun yang lengkap, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, raya puasa ataupun raya haji, qabliyah ataupun ba'diyah. Dia bila ada 2 nama, ta'ayyun tu mestilah ta'ayyun yang lengkap. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiganya qasa, ta'arruq, ta'ayyun. Qasa, ta'arruq, ta'ayyun. Ta'ayyun ni nyatakan nama sembahyang. Ta'arruq ni kita datangkan niat fardu. Atau ta'arruq datangkan niat fardu. Saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu asar. Tu qasa, ta'arruq, ta'ayyun tu wajib. Kalau niat saja aku sembahyang zuhur, aku sembahyang asar, maka tidak sah. Sebab tidak ada ta'arruq, tidak datangkan niat fardu. Dia ta'arruq pada sembahyang sunat saja. Sunat tadi kan dia ta'arruq tak wajib. Dia tak wajib ta'arruq tak wajib lentangkan datangkan niat sunat. Faham tak ni? Jadi gini, dia kalau sembahyang sunat dia qasa dengan ta'ayyun je, ta'arruq sunat. Ni contoh ni. Saja aku semayang sunat duha.
saja aku semua dipanggil qasar. Sunat ni dipanggil ta'arruf. Ni duha ni dipanggil ta'ayyun. Jadi sekarang ni ta'arruf pada semayang sunat, hukumnya adalah sunat. Ini bagi pandangan muktamad lah. Walaupun pandangan Imam Syawbari mengatakan bahawa wajib juga ni. Niat sunat ni wajib juga. Ini pandangan daif, bukan pandangan muktamad. Ni dia panggil ta'arruf ni. Ta'arruf dengan bahawa kita datangkan niat sunat. Hak tadi ta'arruf datangkan niat fardu. Saja aku semayang fardu zuhur. Saja aku semayang qasar. Zuhur ta'ayyun. Fardu dia panggil ta'arruf. Ta'arruf pada semayang fardu waktu wajib. Ta'arruf pada semayang sunat, sunat jua. Maknanya semayang sunat, kita niatkan kata sunat, hukumnya sunat. Ni saya sebut kan. Sekarang semayang sunat duha, kita niatkan sunat, pada semayang sunat duha, hukumnya sunat. Berapa kali sunat sebut? Semayang sunat duha, kita niatkan sunat ni, hukumnya sunat. Adapun semayang fardu, kita niatkan fardu, hukumnya wajib. Ta'arruf tu wajib pada semayang fardu. Pada semayang sunat, ta'arrufnya sunat jua. Saja aku semayang sunat duha, saja aku semayang sunat isra', saja aku semayang sunat tarawih, saja aku semayang sunat witir. Sebut sunat tu sunat jua, bukan wajib. Tapi sebut sunat ni dia panggil apa? Ta'arruf. Jadi ta'arruf pada semayang sunat, hukumnya sunat. Adapun kita martabat yang ketiga ni, ta'arruf pada semayang fardu. Kita niatkan fardu untuk semayang fardu zuhur. Tu wajib tu. Kalau tak niat fardu untuk semayang fardu zuhur, maka tidak sah. Saja aku semayang zuhur, tak sah, tak sebut fardu. Ta'arruf tu wajib pada semayang fardu. Ta'arruf pada semayang sunat, sunat sahaja. Ada ni. Tapi kita sebut semua dah semayang sunat, kita sebut sunat. Takkan kita sebut saja aku semayang duha, bunyi pun canggung dah. Saja aku semayang duha, saja aku semayang isra'. Ada kita akan sebut sunat duha, sunat isra', sunat tarawih, sunat witir. Memang akan sebut sunat. Tapi sebut sunat tu dipanggil ta'arruf. Sebut sunat pada semayang sunat, hukumnya sunat, tak wajib. Tapi kita niatlah mungkin sunat. Sunat ni dituntut, disuruh, tapi bukan suruh yang putus, bukan suruh yang mesti. Kalau tinggal tak berdosa, tapi tak ada pahala sunat. Kita niat kata sunat tu. Kita niatlah sunat tu. Tapi kita nak cerita sini, kalau semayang fardu, semayang fardu ta'arruf wajib. Kena sebut fardu zuhur, fardu Jumaat, fardu asar, fardu janazah, fardu nazar. Contoh kalau nazar lah. Fardu nazar contohnya. Kalau dia bernazar. Bernazar jikalau dapat begang, wajib atas aku semayang mayang 2 rakaat. Nak bernazar ni, dia panggil apa ni? Dia panggil, dia ada taklid, ada jika. Ni makruh. Nak semayang boleh, ya Allah beri benda dulu kita, baru ada timbal balas, kita semayanglah 2 rakaat. Dia bukan beri benda dulu. Jika saya dapat kerja, beri kerja dulu, wajib atas saya semayang sunat mayang 2 rakaat. Itu atas dia lah. Dia sebut sekurang-kurangnya 2 rakaat. Mai fardu ni
sebut bilangan rakaat sunat jua. Sembahyang fardu hak wajib qasar ta'arud ta'ayyun. Tu wajib. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Selain daripada tu sunat. Bukan tak apa, mana sunat kena niat juga. Nak niat lengkapnya, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai menghadap kiblat kerana Allah. Tu sunat lagi tu. Sekarang ni sembahyang fardu zuhur hak wajibnya 3 dalam niat. Qasar ta'arud ta'ayyun. Hak baki tu selebih tu hukumnya sunat. Mana contohnya? Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Sunat sebut 4 rakaat. Tunai. Sebut tunai sunat. Menghadap kiblat. Sebut menghadap kiblat sunat. Kerana Allah. Sebut kerana Allah sunat. Tak apalah hak wajibnya qasar ta'arud ta'ayyun. Kita balik tadi cerita bab nazar. Nazar kalau duk ta'liq jika tu hukumnya makruh. Lah kita semayang lah dulu, lepas tu kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kurniakan apa yang kita nak. Beri dulu. Lepas tu nak semayang, wajib atas aku. Tu boleh je. Dia hak nazar, hak tak gantung ni wajib atas aku semayang 2 rakaat. Tu tak ada gantung apa tu. Dia nazar ni dia melazimkan, memestikan satu perkara yang lam tata'ayyam. Lam tata'ayyam ni hak bukan hak fardu ain. Fardu ain tadi nak nazar lah. Wajib atas aku sembahyang fardu subuh. Tak sah tu fardu ain tau. Tapi kalau fardu kifayah sah nazar. Wajib atas aku sembahyang jenazah atas mayat sianu-sianu. Wajib atas aku. Kan jenazah kan fardu juga. Tu bukan fardu ain. Tak semestinya kita semayang. Ada ni. Kalau semayang subuh, fardu subuh mesti kita semayang. Kalau semayang jenazah mesti tak kita semayang. Tak semestinya janji orang semayang sudah mana. Kita nak semayang buat apa? Hak nazar seumpama ni barulah sah. Wajib atas aku semayang jenazah atas jenazah sianu ni. Maka wajib ada semayang. Sebab dia tu bukan hak fardu ain, hak tu fardu kifayah. Wajib atas aku memandikan jenazah dia ni. Maka wajib nazar seorang tu sah lah. Sebab bukan fardu ain memandikan, tu fardu kifayah. Mana tak semestinya kita memandikan jenazah dia. Jadi kalaulah semayang tu semayang fardu termasuk fardu nazar, kena qasar ta'arud ta'ayyun. Kena sebut fardu. Fardu zuhur, fardu janazah, fardu nazar. Ni hak martabat yang ketiga, qasar ta'arud ta'ayyun. Barulah masuk martabat yang keempat, pukul 10.30. Dah boleh. Jadi kita ni ngulang hak sebelum daripada PKP. Mana? Ni cerita haniak semayang je. Hak sama-sama dah. Cuma kita nak biar jelas lah. Takut kita jadi keliru dalam niat. Yelah kadang-kadang kita ni sekarang ni Allah lah nak leh ke dapat niat tu payuh kita nak pendek sikit lah. Nak pendek boleh kita pendek bagi kita tahu dah hak mana hak boleh kita potong. Hak sunat tu lah boleh kita potong jadi pendek. Tapi kalau kita tak tahu mana wajib mana sunat, kita nak potong hak mana? Bagi kita sekarang ni duk niat panjang 4 rakaat pun niat, tunai pun niat, kerana Allah pun niat, jadi payah nak mari niat panjang-panjang gitu. Kita pun nak ambil hak sekurang-kurang. Sebab kita bukan nak tinggal sunat, bukan ni. Bukan sengaja nak tinggal sunat. Tapi tak macam dulu mudah je niat. Jangan kita sebelum belajar was-was kurang. Selepas belajar was-was jadi kuat. Sebab apa? Syaitan duk ganggulah. Bila kita belajar amal tu jadi bermutu, syaitan pun ganggu.
Kalau amal tak bermutu, syaitan tak ganggu mana. Was-was jadi kurang. Apa sekarang lepas-lepas belajar ni jadi was-was. Ada kan memang tu kerja dia dah. Kerja dia dah. Jadi takbir ni tak macam dulu ni. Niat payah kita pun nak potong dengan bahawa kita nak ambil sekurang-kurang niat. Kena tahu lah. Sembahyang fardu, qasar, ta'aruk, ta'ayun. Tu sekurang-kurang. Saja aku sembahyang fardu, zuhur. 3 tu tak boleh potong. 4 rakaat tak apalah. Tak sempat pun. Tunai tak apalah. Mana kita tahu hak tu hak sunat, bukan sengaja kita tinggal. Ada ni. Ni hak tu hak ilmu asasah je kita. Ilmu asas. Lah semolek-molek, tapi kalau kita payah nak buat, kalau payah nak buat. Sebab apa? Sebab tadilah gangguan tu jadi kuat ni. Dia biasa seumur pun. Dia ada ketika-ketika. Sebab kita tak sama. Tenaga kita tak sama. Minda kita tak sama. Kekuatan zahir batin kita tak sama. Dah main lemah ni kau lah. Tak main. Kerana Allah. Itu sunat lah tu. Hak wajibnya qasar, ta'aruk, ta'ayun. Mayang apa pun kita niat lillahi ta'ala tu sunat. Kita niat lillahi ta'ala tu sunat. Hak wajibnya kita semayang kerana Allah tu wajib. Sebut dan niat kerana Allah tu sunat. Semayang kerana Allah tu wajib. Faham tak ni? Jangan semayang kerana orang. Makna hak wajib kita semayang kerana Allah, ikhlas. Kita sebut kerana Allah dalam niat sunat. Faham tak ni? Bak imam makmum tu martabat yang keempat. Tu kalau kita jadi makmum, kena sebutlah makmum. Barulah kita boleh ikut apa perbuatan dia. Kalau tak niat makmum, tak boleh ikut dia. Waktu hak niat makmum, itu martabat yang keempat. Ni akhir semai seorang dulu ni. Hak martabat yang 3. Qasar, ta'aruk, ta'ayun. Sahaja kesemayang fardu, zuhur. Niat lillahi ta'ala sunat. Semayang kerana Allah wajib. Faham tak ni? Semayang kerana Allah wajib kan. Kita wajib ikhlas kan. Mukhlisina lahuddin kan kita ni. Niat kerana Allah. Niat kerana Allah sunat. Tapi semayang tu kerana Allah wajib. Wajib di situ bukan wajib untuk syarat untuk sah semayang. Wajib untuk dapat pahala. Kalau dia semayang fardu tidak kerana Allah, sah je, tertunai je kefarduan, tapi tak ada pahala. Sebab syarat nak dapat pahala ikhlas. Macam sama kata orang pergi Mekah, cukup dia punya rukun, sahlah hajinya. Tapi pergi Mekah bukan kerana Allah, kerana malu. Sebab dia orang ada duit. Orang duk tanya sama bila lagi Mekah ni, bila lagi Mekah. Malu pergi Mekah kerana orang. Sah dah haji dia. Kalau rukun haji dia cukup, sah lah. Gugur dah kewajipan haji. Tapi pahala terbatal. Terbatal pahala. Terbatal ni semayang. Terbatal haji. Tu balik pada hukum pekah. Adapun bab ikhlas tak ikhlas ni, ikhlas dapat pahala, tak ikhlas terbatal pahala, membinasakan ibadah. Riya ni membinasakan ibadah, bukan membatalkan ibadah tu, membatalkan pahala ibadah. Tak ada pahala, bahkan riya tu dosa besar. Jadi kita sama baliklah hak martabat yang keempat. Dan martabat yang keempat, semayang yang memada pada niatnya dengan qasar dan ta'aruk dan ta'ayun nafsah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.